ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Pertama, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik 7 petala langit dan 7 petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, juga kepada seluruh ahli keluarga baginda Nabi, juga kepada seluruh sahabat Nabi, dan juga kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada dahulu sehingga hari kiamat. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Dengan izin Allah jualah kita berada dalam majlis ilmu pada petang ini, iaitu pengajian berkitab. Ini pengajian berkitab dengan kita berpandukan kepada kitab adab, Risalah Adab Sulukil Murid, karangan Al-Habib Abdullah Al-Alawi Al-Haddad, ataupun dikenali sebagai Imam Al-Haddad. Jadi sebelum itu juga saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada Gema Nur Iman. Gema Nur Iman yang berterusan menganjurkan pengajian-pengajian ilmu supaya memberi pengisian kepada hati kita untuk kita menuju kepada Allah SWT. Kerana pandangan Allah SWT bukan kepada luaran kita. Allah tidak memandang kepada luaran, sebagaimana daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, innallaha la yanzuru suwarikum wa ajsamikum. Allah SWT la yanzuru, tidak melihat, ila suwarikum, pada gambaran rupa kamu, wa ajsamikum, dan juga tubuh badan kamu, bagaimana keadaan kamu, Allah tidak melihat. Walakinna Allah, akan tetapi yanzuru, akan tetapi Allah SWT yanzuru, melihat, ila qulubikum, pada hati kamu, wa a'malikum, dan juga amalan kamu. Jadi, moga-moga kita sentiasa dalam keadaan untuk merebut perkara-perkara yang boleh mendekatkan hati kita kepada Allah SWT. Yang boleh menyebabkan hati kita ni berada dalam keadaan sentiasa dekat dengan Allah SWT dan sentiasa ingat kepada Allah SWT, sehingga kita merasai kedekatan hati dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi untuk permulaan ini, insya-Allah kita akan bersama-sama hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini. Pengarang kitab yang ada bersama dengan kita semua ni, iaitu Al-Habib Abdullah Al-Alawi Al-Haddad, dan juga kepada guru mulia kita, iaitu Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari, dan juga kepada penterjemah kitab yang kita sedang pegang sekarang ni, iaitu Ustaz Ustaz Muhammad Akmal bin Ghazali, dan juga kepada wa ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad syaikhunillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita bersambung kepada bacaan niat belajar yang juga dikarang oleh pengarang kitab ini, iaitu Al-Habib Abdullah Al-Alawi Al-Haddad. Niat belajar ni boleh ikut bersama-sama dengan saya. Saya akan cuba baca lambat-lambat, insya-Allah. Dan kalau sahabat nak tengok niat belajar tersebut, sahabat pengajian boleh tengok dalam Google, ada search niat belajar Imam Al-Haddad. Nanti keluar dia punya lafaz dia, insya-Allah, ya. Jadi jom kita bersama-sama baca niat belajar ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim
والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan kita iaitu bersambung kepada muka surat 36. Iaitu membicarakan pada fasal yang ke-10 di bawah tajuk kaedah menjauhi sifat malas. Apabila kita sudah meletakkan satu azam dalam hati kita untuk kita ingin melalui perjalanan kerohanian. Perjalanan rohani ini apa dia? Iaitu perjalanan hati untuk menuju kepada Allah SWT. Kerana seperti disebut pada awal tadi tu. Kerana kenapa penting untuk kita nak bawa hati kita ni merasai kedekatan hati kepada Allah SWT. Ataupun dengan kata yang mudah, kenapa penting kita kena bawa hati kita ni untuk melalui perjalanan kerohanian. Ini dipanggil perjalanan kerohanian. Perjalanan jasadi atau perjalanan dan terdiri daripada dua perkara. Dua elemen atau dua ciptaan Allah. Apa dia? Jasad dan juga roh. Jasad dan juga roh. Ada setengah ulama tasawuf menafsirkan ataupun mentafsirkan roh tadi itu ialah juga melibatkan kepada hati. Juga melibatkan kepada hati. Sebab tu kalau kita tengok dalam Al-Quran, apabila diceritakan tentang roh, apabila ada orang bertanya kepada baginda Nabi, ada orang bertanya kepada baginda Nabi, bagaimanakah tentang roh? Lalu baginda Nabi diwahyukan oleh Allah untuk menjawab persoalan tersebut. Apa baginda Nabi jawab? Qulir ruhu min amri rabbi. Ini dalam Al-Quran surah Isra, surah Al-Isra. Qulir ruhu min amri rabbi. Lalu baginda Nabi menjawab persoalan daripada orang yang bertanya tadi itu tentang roh. Lalu dengan jawapan apa dia? Dengan jawapan qulir ruhu min amri rabbi. Sesungguhnya roh itu, ni Allah suruh baginda Nabi jawab. Jawab begini, wahai Muhammad. Lalu baginda Nabi menjawab, roh itu ialah urusan Tuhanku. Wa ma utitum kan qulir ruhu min amri rabbi. Lepas tu ada sambungan ayat lagi di bawah tu kan. Jadi maknanya roh ini ialah urusan Allah SWT. Apa maknanya? Apa makna urusan Allah? Iaitu maknanya roh ini ialah perkara yang unik, yang tidak boleh ditafsirkan dengan akal manusia dengan begitu mudah. Tak boleh. Kan? Sebab tu roh ni apabila kita tidur, ni sedikit penerangan. Dah. Sebab tu kalau ada orang kata roh ni dia macam nafsu contoh. Ataupun roh ni dia macam dia duduk dalam badan kita, kan? Memang betul roh ni duduk dalam badan kita. Tetapi bagaimanakah bentuk roh tu tidak ada orang yang boleh menafsirkan. Tetapi ulama sebagai contoh Imam Nawawi dalam kitab Ar-Ruh, menafsirkan roh ini ialah diciptakan daripada nur cahaya. Kan, daripada nur cahaya. Kan? Jadi bagaimana keadaannya? Wallahu ta'ala a'lam. Kita mengetahui keadaannya. Cuma kita ditunjukkan ataupun diberitahu oleh para ulama keadaan roh itu diciptakan daripada cahaya, minan nur, daripada cahaya. Kan? Jadi apa kaitan dengan ini? Kaitan dengan apa yang kita akan pelajari pada petang ini, iaitu kepada hati. Kan? Sebab tu kalau tafsiran kepada hati juga tidak boleh ditafsirkan dengan hati yang hati, tak boleh.
Tak boleh tafsir begitu. Kerana apa? Kerana tidak sama. Kerana hati dalam tafsiran pengajian tasawuf ini, dia ialah melibatkan lubuk hati yang dalam itu. Lubuk hati yang dalam. Lubuk hati yang dalam itulah. Yang dalam tu, itulah yang perlu kita jaga sebaik mungkin supaya tidak mudah mengikut dua lintasan. Lintasan apa dia? Yang pertama, lintasan daripada syaitan. Yang kedua, lintasan daripada hawa nafsu. Kan? Kita dah belajar kita dah tengok pada bab-bab yang sebelum ini, Imam Al-Haddad telah menerangkan kepada kita lintasan yang akan datang kepada hati manusia ada 4. Kan? Lintasan daripada Allah, lintasan daripada malaikat, lintasan daripada hawa nafsu, dan juga lintasan daripada syaitan. Ada 4 lintasan. Kan? Jadi kenapa kita kena kenal pasti? Kenapa kita kena tahu dengan jelas 4 lintasan ni? Supaya kita boleh kawal hati kita untuk nak ikut lintasan yang mana. Kan? Contoh, datang lintasan daripada syaitan. Kan? Dan kita sudah tahu dah, lintasan daripada syaitan ini dia bersifat berterusan. Berterusan datang. Kan? Lintasan yang pertama kita tak nak ikut, dia bawa lagi lintasan kedua, berterusan, bertalu-talu. Sehingga kata ulama tasawuf, lintasan daripada syaitan ini datang kepada hati manusia sebanyak 70,000 kali sehari. 70,000 kali, bertalu-talu. Tak nak ikut rancangan pertama, dia nak suruh kita ikut rancangan kejahatan dia yang kedua. Tak nak ikut rancangan ketiga, dia bawa lagi rancangan keempat. Sampailah kita terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah SWT. Sebab tu penting ilmu tasawuf ini. Kan? Kenapa penting? Kerana dengan adanya pemahaman ilmu tasawuf, kita boleh mengendalikan ataupun kita boleh menguruskan hati kita. Kita boleh menguruskan hati kita tu supaya kita dapat meneruskan perjalanan hati menuju kepada Allah SWT dalam kedekatan hati dengan Allah SWT. Maksudnya kita boleh teruskan perjalanan untuk hati kita tu tuju kepada Allah dalam keadaan yang benar, dalam keadaan yang dibimbing, dalam keadaan yang terbimbing. Dibimbing oleh siapa? Dibimbing oleh ulama-ulama yang telah dikurniakan ilmu tasawuf oleh Allah SWT. Baik. Jadi bila begitu, barulah kita faham bahawa dalam perjalanan kerohanian ini, perkara yang paling penting untuk kita titik beratkan ialah hati. Itu nombor satu sekali. Hatilah yang akan memberi kepada kita natijah, sama ada kita berjaya sampai kepada Allah SWT ataupun kita tidak berjaya sampai kepada Allah SWT. Hati kita yang akan memberikan keputusan sama ada hati kita itu berjaya sampai kepada Allah ataupun kita tidak berjaya sampai kepada Allah SWT. Jadi sambungan seterusnya, kita pun masuklah kepada bab hari ini. Apa dia? Kaedah menjauhi sifat malas. Rupa-rupanya nak jauh sifat malas ni, para ulama telah sediakan beberapa kaedah-kaedah. Bukan kata kita kena kena lawan macam tu saja, tidak. Dia ada kaedah yang diajarkan oleh para ulama. Sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Dan sebelum saya terlupa nak bagi tahu, sebab itulah kita tak tayang muka surat ni, kitab ya. Sekejap saya cuba tayang ni supaya sahabat pengajian boleh tengok sekali. Sekejap saya cuba tayang di skrin. Sekejap ya. Kita di muka surat 37. Kalau yang dah ada kitab, boleh tengok kitab muka surat 37 insya-Allah. Kena tengok kitab supaya penerangan lebih jelas. Insya-Allah ya. Saya cuba share dalam slide insya-Allah. Baik. Okey, baik. Jadi kita masuk kepada perenggan yang pertama. Allahu Akbar. Baik. Okey, Puan Suranai nanti cuba
ambil nombor telefon saya ni, perseranai, cuba WhatsApp saya ya, cuba WhatsApp saya ya. Nanti saya akan tengok. Nanti saya bantu untuk bagi kepada perseranai. Sebab saya tengah kemas kini bilangan yang dapatkan kitab ni ya. Nanti cuba WhatsApp saya ya, insyaAllah ya, perseranai ya, insyaAllah. Ini nombornya, saya dah bagi dekat chat, di ruangan chat. Baik. Okay, baik. Jadi insyaAllah boleh cuba WhatsApp saya. Nanti saya tengok balik. Okey. Ya, saya akan save dulu di sini. Sekejap-sekejap ya, saya nak buka. Oh, Masya Allah. Puan Haslinda pun tak dapat juga Allah. Okey. Okay. Tak apa, saya take note. Saya take note di dekat phone saya ni. Sahabat yang belum lagi dapat ya. Okey, baik. Jadi kita akan tengok dekat kitab ni. InsyaAllah. Okey, baik. Okey, sambungan. Okey. Okey, baik. Okey. Okey, sambungan. InsyaAllah. Saya terusnya. Okey, di slide tu dah ada dah. Dia punya gambar kitab tu. InsyaAllah. Kita pergi dulu hari ini perenggan yang pertama. Okay. Baik, perenggan pertama kita dah baca dah pada minggu lepas. Iaitu untuk nak buang ataupun untuk nak jauhkan daripada sifat malas. Yang pertama, kena ingat semula janji-janji. Kena ingat semula janji-janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita berlaku taat kepada Allah. Ini perkara yang penting. Apabila kita berlaku taat kepada Allah, maka Allah telah menjanjikan kepada kita dengan beberapa janji. Dan janji yang telah Allah janjikan itu, kita kena yakin dalam hati kita bahawa innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah memungkiri janji. Itu poin dia. Sesungguhnya Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Jadi bermakna, walaupun kita beramal ataupun kita berada dalam ketaatan, kita beramal dalam taat, kita kekalkan ataupun kita usahakan diri kita, kita ikhtiarkan diri kita berada dalam ketaatan kepada Allah SWT, sekalipun sekeliling kita ni semua orang mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ataupun sekeliling kita ramai daripada orang yang kita nampak seronok dengan kemaksiatan. Seronok dengan kemaksiatan. Akan tetapi kita kekal, apa dia? Kita kekal dengan kita ingat janji-janji Allah SWT. Sebab tu bahawa pada kelas yang sebelum ini saya telah menyebutkan apa dia? Untuk kita dapatkan satu kitab. Namanya kitab Muntaqab Hadis. Muntaqab Hadis karangan Maulana Idris Al-Kandahlawi. Ni dapatkan kitab tersebut. Ataupun kalau belum lagi dapat kitab tersebut, boleh cuba dapatkan kitab ini. Iaitu kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Maknanya dalam ni disusun oleh siapa? Disusun oleh guru mulia kita juga, guru mulia kita iaitu Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam, ataupun gelaran beliau Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Boleh dapatkan kitab ini, ada di kedai buku. Saya dapatkan kitab ini di Wisma PKNS Bangi. Dalam Wisma tu dia ada kedai buku, dalam tu ada. Ini kitabnya, kelebihan ilmu dan ulama. Kelebihan ilmu dan ulama. Dan Masya Allah, kitab ini sangat menarik. Kenapa? Dalam kitab ini, Syekh Fahmi Zamzam membawakan 40 hadis. Yang mana hadis tersebut merubah persepsi kita apabila kita menuntut ilmu. Biasa kan kalau kita menuntut ilmu, persepsi kita apa dia? Persepsi kita menuntut ilmu ni untuk nak dapatkan ilmu lah. Kan? Tetapi apabila Syekh Fahmi Zamzam bawa hadis-hadis yang melibatkan kepada kelebihan ataupun kemuliaan orang yang menuntut ilmu, menyebabkan hati kita ni dia jadi sebagai
dia jadi semakin lazat, semakin gairah untuk nak menuntut ilmu. Kenapa? Kerana disebut dalam kitab ini, apabila seseorang itu sedang menuntut ilmu, seluruh makhluk Allah SWT, apa dia? Sehingga kan semut-semut dan juga ikan-ikan di lautan berzikir kepada orang yang menuntut ilmu tadi. Masya Allah, barakallahu. Sesiapa yang menuntut ilmu, maka sepanjang dia sedang menuntut ilmu tu, Allah sudah tentulah sayang kepada orang tersebut. Tetapi segala makhluk Allah, sehingga semut-semut dan juga ikan-ikan yang berada di lautan tu, ikan-ikan tu, semuanya berzikir kepada orang tadi. Ikan-ikan tadi tu tolong orang yang sedang menuntut ilmu tadi tu berzikir kepada Allah. Tolong berzikir. Sehingga kan begitu rupa sekali. Kan? Ini nak kata orang yang sedang menuntut ilmu. Dia berbeza orang yang menuntut ilmu dengan orang yang beramal. Sebab tu orang menuntut ilmu dia dipanggil apa dia? Dipanggil sebagai dalam kitab ini disebut sebagai apa dia? Disebut sebagai kalau orang yang kuat beribadah dipanggil abid. Abid. Orang yang kuat beribadah dipanggil abid. Tapi kalau orang yang kuat menuntut ilmu dipanggil alim. Orang yang kuat menuntut ilmu dipanggil alim. Orang yang kuat menuntut ilmu dipanggil alim. Orang yang kuat beribadah dipanggil abid. Tetapi yang mana baginda Nabi suka? Baginda Nabi suka orang yang suka menuntut ilmu. Baginda Nabi kurang lihat kepada orang yang kuat beramal. Kenapa? Kerana risau. Risau orang yang kuat beramal itu dia beramal dalam keadaan jahil. Wa'iyadzubillah. Kan? Dia ambil wuduk. Wuduknya tidak sah. Kenapa? Kerana tidak ada ilmu. Contoh. Dia solat fardu ataupun solat sunat. Dia solat dalam keadaan yang tidak sah, yang tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Kerana solatnya itu tanpa ada ilmu. Ini nak kata penting je dalam keadaan kita menuntut ilmu. Sama juga dalam perjalanan tasawuf. Perjalanan kita nak menuju kepada Allah SWT. Sehingga kan para ulama tasawuf, para sufi, para wali-wali Allah, mereka menyebut apa dia? Seseorang yang jahil tidak boleh sampai kepada Allah SWT. Ini nak kata bahayanya dalam keadaan jahil, bahaya. Seseorang yang jahil tidak boleh sampai kepada Allah. Kenapa tak boleh sampai kepada Allah? Kerana dia tidak ada ilmu. Bagaimana cara nak sampai kepada Allah? Sampai bermakna bukan kata kita duduk sebelah. Bukan begitu. Bukan. Sampai bermakna hati kita ni sentiasa berada dalam keadaan kedekatan hati dengan Allah SWT. Ini bermakna sampai. Sampai bermakna hati kita ini sentiasa berada dalam kedekatan hati dengan Allah SWT. Itu maksud sampai. Jadi maknanya inilah yang perlu kita fahami betul-betul dalam pengajian tasawuf kita ini, insya-Allah. Baik, sambungan perenggan yang kedua. Berkata Imam Al-Haddad, sambungan. Qala mu'allifu rahimahullah. Sekiranya, sambungan. Baik. Sekiranya, sambungan ya. Apabila engkau merasakan daripada diri engkau cenderung untuk melakukan kesilapan atau menuju kepada kejahatan, maka kembalilah dengan tali cemeti al-khawf, iaitu takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Ini nak kata ulama mengetahui bagaimanakah kaedah untuk kita ni yang baru nak menuju kepada Allah. Sebab tu kita kena sentiasa merujuk para ulama. Kan, kalau dalam ilmu tasawuf, ulama yang mahir dalam ilmu tasawuf ataupun ulama yang kita rujuk dalam ilmu tasawuf, dua orang. Siapa dia? Imam Al-Ghazali dan juga Imam Abu Junaid Al-Baghdadi. Dua orang. Imam Abu Junaid Al-Baghdadi dan juga Imam Al-Ghazali. Dua orang. Lepas tu ada lagi, ramai lagi ulama-ulama yang lain. Sebagai contoh, yang kita rujuk kitab ni, penulis kepada kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Siapa dia? Iaitu Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad ataupun Al-Habib Abdullah Al-Alawi Al-Haddad.
juga salah seorang ulama yang mahir dalam ilmu tasawuf. Apa yang mereka kata? Apa yang Imam Al-Haddad kata? Apabila kita sudah rasakan hati kita ni kan suka untuk nak jauh daripada Allah. Apabila kita ada perasaan begitu, kan? Apabila datangnya perasaan pada hati kita untuk nak jauh daripada ingat kepada Allah, ataupun datang kepada hati kita untuk kita melakukan kemaksiatan. Kenapa tak boleh? Ataupun kenapa kena usahakan bermujahadah untuk jauh daripada buat kemaksiatan? Kerana bila kita melakukan kemaksiatan, maka berlakulah pada hati kita tu satu titik hitam. Yang mana titik hitam inilah yang menjadi dinding, yang menjadi hijab untuk kita merasakan kedekatan hati dengan Allah SWT. Tu. Maksiat tadi inilah yang menyebabkan hati kita terhalang untuk kita nak merasakan Allah itu dekat dengan hati kita. Itu perkara yang kita kena titik beratkan betul-betul. Kan? Kenapa kita kena berjihad betul-betul? Kenapa kita kena berjuang betul-betul? Apa dia? Berjuang apa dia? Berjuang untuk menahan diri kita ataupun menahan hati kita ni daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kenapa kena tahan betul-betul? Kerana telah disebutkan oleh baginda Nabi, apabila seseorang itu melakukan kemaksiatan, maka jatuh pada hatinya itu satu titik hitam. Dan kalau dia tidak bertaubat, maka bertambah lagi lah titik hitam. Banyak lagi. Banyak lagi. Sehingga hatinya itu terdinding daripada untuk nak merasakan kedekatan hati dengan Allah SWT. Sebab tu perkara yang kita kena takut sekarang ni, bukan takut apa dia? Takut kena pisau, takut kena langgar pada orang, takut jatuh daripada motor, takut termakan tulang ikan. Bukan itu yang kita kena takut. Apa dia yang kita kena takut sekarang? Yang sebetulnya kita kena takut sekarang ni ialah takut hati kita ni jauh daripada Allah SWT. Takut hati kita ni lupa kepada Allah SWT. Takut hati kita ni tak merasa bersalah bila mana kita tidak ingat kepada Allah SWT. Itu yang kita kena takut sekali. Yang itulah perkara yang kita kena takut, amat takut, cukup takut. Apabila hati kita itu berada dalam keadaan selesa ketika mana kita lupa kepada Allah SWT. Ini perkara yang perlu kita amat takut. Sebab tu kata ulama di sini, apa dia? Apabila kamu merasakan begitu, kamu kena ingat bahawa kamu kena datangkan perasaan kamu takut kepada Allah SWT. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah ni bukan bermakna takut seperti kita takut kepada harimau. Dah. Takut pada harimau kita lari. Takut pada harimau kita lari. Jasad kita lari. Tubuh kita lari. Tetapi takut kepada Allah SWT ialah kita berusaha supaya dalam hati kita tidak datang walaupun sedikit pun perasaan untuk kita melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Kerana Allah ni, dia maha tahu. Al-ilmun. Dia maha tahu. Kan? Sebelum kita nak buat lagi kemaksiatan tu, kita berniat nak buat. Kan? Niat ni dan dekat mana? Niat ni qasad. Qasad dekat mana qasad? Qasad ialah dalam hati. Kan? Qasad ini ialah berada dalam hati. Masa kita qasad tu pun, Allah tahu dah kita sedang nak buat perkara tersebut. Di situlah berlakunya musibah besar. Apa dia? Pada masa tu tak ada dah Allah dalam hati kita. Yang ada apa dia? Keseronokan untuk kita nak buat kemaksiatan tersebut. Waliyahzubillah. Ini perkara yang kita kena takut sungguh. Ini takut ni bukan sekadar takut tak cukup makan ni. Ini takut ialah takut Allah tak ada dah dalam hati kita. Waliyahzubillah. Takut Allah tak ada dah dalam hati kita. Ini waliyahzubillah. Perkara inilah yang kita perlu usahakan sebaik mungkin. Maknanya, kalaulah datang perasaan untuk kita nak merasakan hati kita ni selesa, hati kita ni tak rasa apa-apa, kan? Hati kita ni rasa
tenang-tenang saja. Bila jauh daripada Allah, itu keadaan yang sebesar-besar musibah. Keadaan yang sebesar-besar musibah. Kenapa dia? Kerana dalam hati kita tidak boleh ada perkara lain kecuali hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali hanya ada ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh ada perkara lain. Ingat kepada siapa? Kepada ibu ayah kita. Bila tu masa sembahyang? Tak boleh. Tak boleh. Walaupun perkara itu bagus. Kan? Ingat pada ibu ayah. Kan? Takkan tak boleh ustaz. Kan? Ingat pada ibu ayah kita. Tak boleh. Tak boleh juga. Kerana apa dia? Kerana hati ini milik Allah. Bukan milik ibu ayah kita. Bukan. Ibu ayah kita pun milik Allah SWT. Sebab tu baginda Nabi bersabda. Apa dia? Bagaimanakah untuk kamu nak merasakan halawatul iman? Bagaimanakah untuk kamu nak merasakan kemanisan iman? Apabila kamu cinta benar-benar kepada Allah dan juga Rasul. Melebihi daripada segala-galanya. Ini perkara yang kena usahakan betul-betul kita. Saya dan kita semua kena bermujahadah betul-betul. Bermujahadah macam mana? Bermujahadah untuk perasaan tadi tu ada dalam hati kita. Perasaan tadi tu. Perasaan apa dia? Perasaan cinta kepada Allah dan Rasul melebihi daripada segala-galanya. Apa makna cinta? Makna cinta ialah kalaulah Allah dan Rasul hilang daripada hati kita, kita rasa sedih. Kita rasa sedih yang teramat. Kan? Contoh sehari ni, kan? Hari ni dah masuk, kan? Orang kata nak dekat penghujung hari dah. Nak masuk kepada malam dah. Kan? Contoh hari ni, kita baru ingat, Allah kan, tadi baru berselawat 10 kali saja. Masya Allah. Ini perkara yang kita kena risaukan. Kenapa? Sepanjang berbelas-belas jam ni, 10 kali dah kita ingat pada Allah. Masya Allah. Ini perkara yang kita kena risau semua. Kan? Inilah. Bila ada kerisauan itu, barulah hati kita ni dia jadi tak tenang. Kan? Tak tenang. Kenapa tak tenang? Kerana hati akan tenang bila kita ingat kepada Allah dan Rasul. Hati akan tenang apabila kita ingat kepada Allah dan Rasul. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dalam Quran Allah berfirman, ala bi zikrillah. Dan tidak lain tidak bukan apabila kamu berzikir kepada Allah SWT, tatma'innul qulub. Hati kamu jadi itu jawapan dia. Maksudnya kalau selagi mana kita meletakkan perkara lain dalam hati kita, sebenarnya dia belum lagi mencapai hakikat ketenangan yang sebenar. Akan tetapi kalau kita benar-benar meletakkan ataupun kita benar-benar merasai kedekatan hati dengan Allah SWT, maka itulah sebenar-benar ketenangan yang telah Allah berikan kepada kita. InsyaAllah. Ya. Baik. Okey. Jadi sambung tadi. Apa dia tadi tu? Ni. Secara ringkas, saya ringkaskan penerangan daripada Imam Al-Haddad ni. Imam Al-Haddad kata apa dia? Bagaimana kamu nak mengelakkan daripada perasaan malas tadi tu? Datangkan kepada hati kamu perasaan takut. Takut apa dia? Takut kalau kita malas beramal kepada Allah, Allah jauh daripada hati kita. Takut macam tu. Allah takut sungguh lah. Takut sungguh. Tak, bukan takut main-main ni. Ni takut sungguh ni. Kenapa? Kalau Allah jauh daripada hati kita, apa makna kita hidup lagi atas dunia? Tak ada makna dah. Tak ada makna dah. Sebab tu, orang yang hatinya jauh daripada Allah SWT, dia diibaratkan oleh Allah SWT, dia adalah mayat yang hidup. Mayat yang bergerak di atas dunia. Jasad hidup lagi, jasad hidup, tetapi hatinya sudah tidak. Hatinya sudah tidak dalam ingatan kepada Allah. Orang yang begini, Allah katakan bahawa orang ini sudah mati dah. Orang ini sudah mati dah. Kenapa? Kerana Allah bukan menilai kepada jasad, tetapi Allah menilai kepada hati kita. Kalau hati kita sudah tidak ada lagi perasaan takut kepada Allah. Takut apa dia? Takut Allah jauh daripada hati. Takut hati kita ni dah tak ingat dah pada Allah. Takut hati kita ni seronok dah dengan kemaksiatan. Takut hati kita ni seronok dah dengan dunia.
Sehingga tak ada dah perasaan seronok bila kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut sungguh kita. Ini perasaan yang kena ada dalam hati kita. Yang kena ada. Contohlah bagi kaum lelaki. Kaum lelaki contoh. Mungkin ada sahabat pengajian yang lelaki. Kan? Kita, apa kata? Kita duduk rehat sekejap. Nak tunggu masuk waktu solat. Tiba-tiba masuk dah waktu solat. Kita pun rasa, penatnya nak pergi solat berjemaah. Kan? Datangkan pada hati kita, ya Allah, takutnya sekarang ni ada lagi perasaan pada hati saya nak pergi solat berjemaah. Risau kalau saya biarkan, kan? Asyik-asyik masuk waktu solat, saya biarkan. Masuk waktu solat, saya biarkan perasaan tadi tu. Lama kelamaan, waliyadzubillah, perasaan nak solat berjemaah tak ada dah dalam hati kita. Tak ada. Kita selesa semayang rumah dah. Kan? Kita biarlah. Macam mana sekalipun janji saya semayang, tak kira lah saya semayang mana pun, kita dah tak rasa apa-apa. Waliyadzubillah, takut kita. Ini perasaan takut ni. Takut kepada Allah SWT bukan bermakna takut seperti kita takut kepada makhluk. Ya, takut pada makhluk kita boleh lari. Dah, lari mana-mana boleh lah. Kan orang tak tahu dah. Lama-lama kan tak tahu dah. Tetapi takut kepada Allah SWT, kita kena mendekatkan lagi hati kita dengan Allah SWT. Kita kena teruskan lagi perjalanan. Kita kena teruskan lagi perjalanan hati. Dekatkan lagi hati kita dengan Allah. Bagaimana nak dekatkan hati dengan Allah? Jalan yang pertama, kena kenal siapakah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah Allah? Kan? Bila kita kenal Allah, maka kita kenallah diri kita sendiri. Kan kita biasa dengar kan? Ada satu syair. Man ana laulahu. Itu satu syair yang dibuat oleh para wali-wali Allah. Kenapa tu? Supaya mereka kenal diri mereka. Man ana. Siapa diri kita sebenar ni? Kan? Diri kita sebenar ni ialah datangnya daripada Allah SWT. Kan? Jadi, kalau kita tidak kenal Allah SWT, bagaimanakah kita nak merasakan Allah itu dekat pada hati kita? Mustahil. Kita boleh rasa, kita boleh ada perasaan rindu pada mak kita. Kenapa? Kerana kita kenal mak kita. Kita boleh ada perasaan rindu pada anak-anak kita. Kerana kita kenal anak-anak kita. Dan kita boleh ada perasaan rindu pada ayah kita. Kenapa? Kerana kita kenal ayah kita. Bagaimanakah nak menimbulkan kerinduan yang tinggi kepada Allah SWT? Tidak lain, tidak bukan. Kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kena kenal Allah. Itu jalannya. Bila kita kenal Allah, maka barulah kita ada perasaan takut. Takut apa dia? Takut kehilangan Allah dalam hati kita. Takut hilang Allah dalam hati. Ini perkara yang besar. Perkara yang kita kena usahakan. Rasa begitu. Ya? Takut hilang Allah dalam hati. Kenapa? Kerana Allah, dia tidak ingin berkongsi. Allah ni, dia ada satu sifat. Apa dia? Maha cemburu. Dia tak nak dalam hati kita ni ada lagi perkara lain yang kita cinta. Tak nak. Contoh, cinta pada apa? Cinta pada maksiat. Dia tak nak. Cinta pada apa? Cinta pada dunia. Dia tak nak. Cinta pada apa? Cinta pada kereta. Dia tak nak. Dia nak apa dia? Dia sahaja dalam hati kita. Esa. Dia sahaja yang boleh ada dalam hati kita. Allah ni dia ada satu sifat maha cemburu. Dia tak nak berkongsi. Dia tak boleh berkongsi. Sebab tu kena usahakan juga. Apa dia? Jangan bagi ada dalam hati kita selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana cara dia? Iaitu kita kena ada rasa takut kepada Allah. Takut apa dia kat sini? Bermakna takut Allah sudah tidak ada dalam hati kita. Kena ada perasaan begitu. Ya? Bila kita fikir selalu macam tu, bila kita selalu ingat perkara tersebut, maka kita pun sentiasa bersemangat. Dan rasa malas sikit nak beramal. Ingat, kalau saya asyik-asyik malas beramal macam ni, Allah tak dekat dengan hati saya. Allah takkan dekat dengan hati saya. Dan alladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Maka orang inilah
yang hatinya akan dekat Allah SWT. Tetapi kalau orang yang malas, orang yang banyak berehat-rehat, maka orang ini tidak akan dapat merasai kedekatan hati dengan Allah SWT. Kan? Kalau tidak dapat merasai kedekatan hati dengan Allah, apa yang berlaku pada hati kita? Hati kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Ini perkara yang kita kena takutkan. Kita dengan Allah kena ada dua perkara. Apa dia? Al-khauf, takut. Yang kedua ar-raja, berharap. Berharap apa dia? Harap-harapnya hati kita ni sentiasa terikat dalam kedekatan hati dengan Allah. Kan? Sebab kita tak boleh berharap dengan amalan kita. Kita tak boleh berharap dengan amalan. Kerana berharap dengan amalan, amalan akan hancur. Amalan akan tiada. Kan? Satu ketika kemungkinan amalan tersebut kita tak boleh buat. Tetapi kita kena berharap dengan siapa? Berharap dengan yang memberi kita buat amalan tersebut. Berharap kepada yang maha berkuasa, yang memberi kita usaha, yang memberi kita kudrat, yang memberi kita kekuatan untuk melakukan amalan tersebut. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya? Ar-raja. Yang pertama tadi itu ar-raja. Apa makna ar-raja? Berharap. Dan kita berharap kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-khauf. Pada hati kita tu ada perasaan takut. Takut apa dia? Takut kehilangan Allah dalam hati. Takut hilang Allah dalam hati. Takut yang sebenar-benar takut. Takut hilang Allah dalam hati. Bagaimanakah boleh berlaku hilangnya Allah dalam hati? Yang pertama, bila kita dalam keadaan malas. Yang kedua, bila kita jatuh dalam kemaksiatan. Ini perkara yang kita kena usahakan bermujahadah. Kenapa? Kerana kalau terbuat dua perkara ni, kalau terbuat dua perkara ni, maka hati kita ketika itu sudah kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang hilang daripada Allah, hati yang sudah hilang Allah, diibaratkan seperti mana budak kecil kehilangan ibunya. Ini perkara yang kita kena faham. Ya? Kerana pangkuan kita bukan ibu ayah kita. Pangkuan kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu-nafsu yang bagus, yang mulia, mutmainnah. Irji'i, pulanglah kamu kepada Rabbik, Tuhan engkau. Apabila hati kita berada dalam kedekatan hati dengan Allah, maka kita akan diterima untuk kembali kepada Allah SWT. Bukankah kita ni baru datang? Sebab tu bila kita dah tiada, orang akan sebut apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya daripada dialah kita datang, dan sesungguhnya daripada dialah kita akan kembali semula. Kepada siapa tu? Kepada pangkuan kita. Kepada pangkuan kita. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Itulah pangkuan kita. Sebab tu kalau hati kita hilang Allah, diibaratkan seperti anak kecil kehilangan ibu ayahnya. Kan dia menangis, dia meronta-ronta, kan tak berhenti menangis. Kenapa? Hatinya sudah hilang Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Hatinya sudah hilang Allah SWT. Sebab tu bagaimana nak mengelakkan keadaan hati yang sudah hilang daripada Allah SWT, ataupun hilang ingatan kepada Allah SWT, iaitu datangkan kepada hati perasaan takut. Takut apa dia? Takut Allah hilang daripada hati kita. Itu perasaan tersebut. Boleh ke hati ni, boleh ke Allah hilang daripada hati kita? Boleh. Bila kita terjatuh ke dalam kemaksiatan. Bila kita sudah terjatuh ke dalam kemaksiatan. Bagaimana nak kembalikan semula ingatan kepada Allah SWT dalam hati kita? Bagaimana cara dia? Iaitu yang pertama, datangkan perasaan takut. Yang pertama. Kalau sudah terjatuh ke dalam kemaksiatan, kata ulama,
bersegeralah bertaubat kepada Allah SWT. Bersegera taubat. Jangan tangguh taubat. Jangan bertangguh untuk kita bertaubat. Kerana barangkali kan dalam kehidupan kita ni ada keadaan kita diuji oleh Allah SWT, kita terjatuh juga dalam kemaksiatan. Kita jaga dah diri kita ni, kan? Kita jaga dah. Tapi ni nak kata Allah nak tunjukkan bahawa dia ni maha berkuasa. Kan? Kita jaga macam mana pun, kadang-kadang Allah datangkan ujian. Terjatuh juga dalam kemaksiatan. Tapi ada hikmah dia. Apa hikmah dia? Allah nak tengok, kamu bersegera tak bertaubat. Kerana taubat daripada kalimah roja'a, pulang. Kamu pulang tak kepada pangkuan aku? Kamu ingat tak kepada aku semula? Ke kamu dah lupa aku dah? Dan kamu dah buat maksiat, kamu pun lupa aku dah. Ke begitu? Ke bila kamu buat maksiat, kamu terus cepat-cepat kembali kepada aku semula. Sebab tu, ni'mal abdu innahu awwab. Pegang ayat tersebut. Seseorang hamba yang tinggi kesyukuran kepada Allah, maka orang tersebut akan sentiasa bertaubat kepada Allah SWT. Taubat bukan bermakna ketika mana kita baru selesai membuat maksiat. Bukan. Tetapi taubat bermakna tanda kita bersyukur kepada Allah SWT. Jadikan taubat sebagai kehidupan kita. Disebut oleh para ulama, hayatut taubah. Kehidupan taubat. Apa makna kehidupan taubat? Taubat menjadi tabiat kehidupan kita. Bukan bermakna kita buat maksiat dan kita terbuat maksiat baru kita taubat. Tidak. Tidak. Jadikan taubat sebagai kewajipan ataupun kelaziman kita setiap hari. Kerana apa dia? Kerana kita ni memang sudah berada dalam keadaan berdosa setiap hari. Kan? Tak kira siapa-siapa pun. Dah. Kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Kan? Baginda maksum. Dah terpelihara daripada dosa-dosa. Kan? Kita ni kan sentiasa melakukan kesilapan kepada Allah SWT. Jadi apabila kita sedar diri kita ni dan kita pun kenal Allah SWT, yang mana Allah sentiasa menerima taubat kita. Jangan risau dan sentiasa bersangka baik pada Allah. Ya? Sentiasa Allah menunggu. Bilakah hamba-Ku ini nak bertaubat kepada aku? Dan bilalah hamba aku ini dan nak menadah tangan berdoa kepada aku. Ya Allah, ampunkanlah dosaku semalam. Semalam aku terbuat kemaksiatan kepada Engkau, ya Allah. Bilalah hamba aku nak angkat tangan. Allah sedang menunggu. Ya? Allah sangat sayang kepada kita. Ya? Jadi maknanya, ni kita kena sentiasa ada pemahaman melibatkan kepada perkara tersebut. Jadi yang pertama tadi apa dia? Iaitu kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah bermakna apa dia? Takut Allah hilang daripada hati kita. Kerana yang kita nak apa dia? Allah sentiasa dekat dengan hati kita. Ataupun kita merasakan kedekatan hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu, ya. Baik, sambungan sikit lagi. Dan dengan cara meningkatkan dan menasihati dirimu dengan ancaman Allah. Takut yang kedua di sini disebut oleh Imam Al-Haddad, iaitu takut dengan ancaman Allah. Ancaman Allah macam mana? Azab neraka yang pedih, api neraka yang menyala-nyala, sehingga disebut dalam satu riwayat ketika mana baginda Nabi bersama-sama dengan para sahabat sedang bermuzakarah. Lalu terdengar bunyi yang kuat, bunyi yang kuat. Lalu para sahabat bertanya kepada baginda Nabi. Ini ada dalam satu riwayat. Ini masa saya ikut pengajian kitab Misbahul Munir, kitab tauhid tu. Guru yang mengajar tu dia bagi tahu. Terbunyi satu bunyi, satu bunyi. Lalu sahabat bertanya, ya Nabi, kan bunyi apa tadi tu? Wahai Nabi, bunyi apa tadi tu? Lalu baginda Nabi kata, itu bunyi satu rejaman. Bunyi satu rejaman daripada malaikat Munkar dan Nakir
kepada ahli kubur yang sudah berada dalam kubur selama, tak silap saya lah, 70,000 tahun. Ini kiraan akhirat, kiraan alam barzah. Nak kata lama ke tak lama, malaikat munkar nakir tu rejam. Zaman Nabi tu baru bunyi. Dia punya bunyi dia tu, baru bunyi, baru bunyi. Dia punya bunyi tu baru terhasil. Nak kata, Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana keadaannya, Wallahu ta'ala a'lam. Nak katanya, dalamnya keadaan liang neraka tadi tu, sehingga nak sampai ke dasarnya tu, zaman Nabi tu baru bunyi. Dia sampai, baru sampai. Atau nak kata begitu. Dasar api neraka tu dalam. Kan, kepanasan dia tak terkira. Dia punya nyalaan api tu tidak terkira, menjulang-julang, sentiasa menunggu siapakah yang nak dilemparkan dalam api neraka. Siapa nak lagi ni? Baling. Malaikat yang menjaga pintu neraka baling. Baling tanpa dihiraukan apakah yang kita teriakkan, tanpa menghiraukan perkara tersebut. Baling. Keadaannya begitu. Azab api neraka tadi tu. Waliyadzubillah. Kenapa kena kita tahu tentang azab tadi tu? Supaya kita rasa takut. Takut apa dia? Takut dengan ancaman Allah SWT tadi. Maksudnya kalau kita terbuat dah kemaksiatan tersebut, maka kita pun cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah SWT dan kita minta ampun kepada Allah SWT. Kerana apa dia? Kerana takut dengan ancaman tadi. Ancaman api neraka tadi. Yang mana yang disebut dalam kisah tadi tu, riwayat tadi tu, kan? Apa kata? Mengambil masa 70,000 tahun untuk sampai ke dasar api neraka. Waliyadzubillah. Tak tahu dalamnya macam mana. Baginda Nabi boleh mengetahui lah. Kan? Baginda Nabi diberikan mukjizat, boleh mengetahui tentang perkara-perkara lain. Makanya baginda Nabi ni diberitahu oleh para malaikat, wahai Nabi, itulah orang yang diazab oleh munkar dan nakir di dalam kubur hampir 70,000 tahun. Tu baru bunyi dia sampai ke dasar. Waliyadzubillah. Dan bunyi lama dalam sungguh api neraka. Sebab tu api dia ni disebut dalam satu riwayat bukan api merah, api biru tu, api biru, api yang orang kata pure api, pati api tu, pati api yang biru tu. Dia beza kepanasan kalau api merah dengan api biru. Api neraka disebut dalam satu riwayat berwarna biru keadaannya, warna biru, hitam legam. Hitam legam keadaan api neraka tu, bukan merah, tetapi warna biru yang kehitam-hitaman. Maknanya api yang sangat panas, dan itulah api yang menjulang-julang menunggu orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Kita minta ampun kepada Allah SWT. Kalau ada apa kata di atas kesilapan kita dengan Allah SWT, kita minta ampun kepada Allah. Moga-moga Allah ampunkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sambungan. Bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya merupakan kehinaan. Ini ancaman-ancaman. Merupakan kehinaan. Orang yang bermaksiat kepada Allah, maka dia akan dihina oleh Allah SWT. Yang kedua apa dia? Dia akan diberikan bencana oleh Allah. Lagi apa lagi? Dia akan dibinasakan. Dia mendapat kebinasaan. Lagi apa lagi? Dia mendapat malapetaka. Dan yang terakhir, dia terusir, tertutup daripada kerendahan dan juga kerugian. Maknanya, inilah ancaman yang kita perlu baca selalu. Kita perlu baca, kita perlu tengok hari-hari supaya sentiasa datang pada hati kita untuk kita apa dia? Untuk kita usahakan sebaik mungkin jauhkan hati kita ni daripada cinta kepada perkara lain. Kan? Cinta kepada apa dia? Cinta kepada kemaksiatan. Waliyadzubillah. Cinta kepada apa? Cinta kepada dunia. Cinta kepada apa? Cinta kepada selain daripada Allah SWT. Kita minta kepada Allah SWT, peliharalah hati kita ya Allah. Ya Allah, peliharalah hati kami ya Allah daripada kami cinta kepada perkara lain. Jadikan hati kami ni hati yang cinta semata-mata kepada siapa? Kepada Engkau ya Allah. Atau perkara yang kita kena sentiasa doa kepada Allah SWT. Kan? Dengan perkara yang seterusnya ni, kita takut kepada Allah. Takut apa dia? Takut dengan ancaman Allah SWT. Dah. Bila kita nak buat kemaksiatan tu, dah. Kita duduk seorang-seorang, orang tak ada dah masa tu, kan? Kita kunci bilik kita,
Dengan kita ada apa dia? Ni ada ni senjata ni. Ada senjata ni. Kan? Dengan kita ada benda ni saja. Tapi bila kita nak cuba kan, nak cuba tengok perkara-perkara yang kemaksiatan tadi tu, kita ingat balik apa yang kita belajar, apa yang kita telah fahami dalam kitab adab suluki murid ni, apa dia? Iaitu ancaman kepada orang yang bermaksiat. Apa dia? Dia dihina oleh Allah, yang pertama. Yang kedua, dia akan diberikan bencana oleh Allah. Yang ketiga, dia mendapat kebinasaan. Yang keempat, dia mendapat malapetaka. Yang kelima, dia terusir, yakni tertutup kerendahan. Maksudnya, hatinya itu terhijab daripada mendapat, mendapat rasa kedekatan hati dengan Allah. Dan yang kelima, yang keenam, dia berada dalam kerugian. Ini perkara yang kita kena sentiasa ingat. Moga-moga dengan apabila kita ingat perkara ini, kita terus dapat membangkitkan perasaan kita semula untuk kita beribadah dan juga bertaat ataupun melakukan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah dalam perjalanan kita nak menuju kepada Allah ni, perkara yang paling kita kena jaga sekali ialah hati kita. Ini hati kita. Hati kita, bukan perut. Bukan perut. Bukan tangan, bukan mata, bukan telinga. Kena jaga juga yang tu pun kan. Kerana menjaga anggota badan ini dia juga akan memberi wasilah. Dia akan bersambung kepada hati. Cuma yang paling utama sekali yang kita kena jaga ialah hati kita. Supaya hati kita ini berjaya sampai kepada Allah SWT, dan moga-moga hati kita semua berjaya mencapai ataupun sampai kepada satu maqam, iaitu maqam ma'rifatullah, iaitu maqam kita dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun satu maqam, iaitu satu maqam yang sangat mulia yang kita semua kena ada impian. Apa dia? Iaitu kedudukan kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di syurga nanti, insya-Allah. Jadi insya-Allah moga-moga kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Sambungan pada perenggan yang ketiga, iaitu kata Imam Al-Haddad, hati-hatilah engkau daripada tergelincir di tempat tergelincirnya orang-orang yang sesat, yang meremehkan syurga dan neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insyaAllah mungkin dalam 3-4 minit kita boleh buka soalan untuk melibatkan kepada pengajian tasawuf sahaja, ya. Melibatkan kepada persoalan tasawuf. Silakan, insya-Allah. Ya. Dipersilakan jika ada soalan. Saya lihat di ruang chat juga. Boleh. Silakan, insya-Allah. Kalau ada kemusykilan ke ada persoalan, boleh diajukan di ruangan chat ataupun boleh ditanyakan, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, kadang macam bisikan untuk buat kebaikan tu macam hilang, macam dah tak kuat. Macam kadang kita terasa penat sangat, terasa terlalu penat, tapi bisikan tu kuat jadi kita tetap buat. Tapi kadang-kadang rasa macam dah hilang. Baik, okey. Baik, okey. Lintasan kebaikan pada hati kita ni, kata Imam Ghazali, datang daripada dua. Yang pertama datang daripada Allah SWT. Yang kedua datang daripada para malaikat. Ada beza ke? Ada. Kita boleh kenal. Oh, ni datang daripada Allah ni. Kita boleh kenal. Ni Imam Ghazali yang beri panduan. Yang pertama datang daripada Allah. Macam mana kita boleh rasa? Macam mana kita boleh tahu? Iaitu perasaan untuk nak membuat kebaikan itu sangat kuat. Sangat kuat. Contoh, kita tersedar tengah malam. Lepas tu kita tak, contohlah, kita jarang juga, contohlah. Tak. Contoh, kita tak terbiasa juga dengan bangun malam ni. Kan? Lepas tu kita senggang lama dah. Kan? Senggang lama tu maksudnya 2-3 minggu dah kita tak sempat bangun. Contoh. Satu malam tu, datang satu perasaan, kita tersedar. Lepas tu perasaan apa dia? Untuk kita
bangun, siapkan diri, solat tahajud. Datang perasaan tersebut. Jadi apa yang kita kena buat masa itu? Sambut lintasan tersebut cepat-cepat. Jangan kita, biar dah dulu, nantilah pula saya bangun untuk nak solat tahajud. Jangan. Kenapa? Kerana lintasan daripada Allah ni, masa dia datang dengan kuat tu, lepas pada tu dia tak datang lah. Dia datang sekejap-sekejap sahaja. Dia tak datang selalu. Bukan kata lepas pada kita dapat lintasan tu, kan? Lepas tu kita biarkan sekejap. Lepas tu pukul 5 pagi contoh. Datang lagi. Tak ada. Tak ada. Dia tak datang dah. Dia tak datang dah. Sebab itu lintasan daripada Allah SWT. Lintasan daripada Allah ni kita boleh cam, perasaan untuk buat kebaikan tu kuat. Dia sangat kuat. Contoh kita nak bersedekah. Kuat datang perasaan. Terus buat. Terus sambut lintasan tersebut, buat. Jangan tunggu lagi. Kenapa? Kerana lintasan tersebut dia akan hilang lepas tu. Hilang. Lepas tu lama, datang balik. Tapi kita tak tahulah bila dia akan datang balik. Kita tak tahu. Cuma kata Imam Ghazali, itu keadaan dia. Itu dia punya sifat dia. Lintasan daripada para malaikat, dia sentiasa berterusan datang. Berterusan datang. Dia nak suruh kita buat baik. Kan? Berterusan datang. Jadi maknanya kita boleh rasakan bagaimanakah lintasan daripada malaikat dan juga bagaimanakah lintasan daripada Allah SWT. Ya? Betul. Hakikatnya semua lintasan yang 4 jenis tadi tu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya semuanya datang daripada Allah. Hakikatnya. Tetapi ini melibatkan kepada pemahaman ilmu. Allah nak menguji kita. Apabila kamu diberikan lintasan daripada syaitan, bagaimanakah keadaan diri kamu? Apabila datang nafsu pada hati kamu untuk kamu bermalas-malasan contoh, untuk kamu tinggalkan ibadah tersebut, bagaimana pula keadaan hati kamu dengan lintasan tersebut? Disebut dalam satu hadis, lintasan daripada syaitan ni, dia seperti belalai nyamuk. Ini disebut dalam hadis. Saya baru mendengar hadis tersebut daripada perawi dan keseluruhan hadis tersebut. Saya baru mendengar. Kalau nak baca hadis tersebut ada dalam kitab Fadail A'mal karangan Al-Kandahlawi, saya lupa. Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Ada dalam tu ada satu hadis menceritakan tentang bagaimanakah keadaan lintasan daripada syaitan. Dia seperti belalai nyamuk. Dia duduk dekat sebelah hati kita tu. Kalau kita lupa pada Allah, dia pun tenggelamkan belalai dia masuk dalam hati kita. Bila kita ingat pada Allah, dia buang balik belalai itu, belalai nyamuk tu. Lepas tu, kalau kita lupa, masuk balik. Dia macam itulah keadaan dia. Sebab tu kata ulama, setiap hari 70,000 kali lintasan syaitan akan datang pada hati kita. Sebab tu dah kita memang kita kena betul-betul dalam keadaan yang kedekatan hati dengan Allah. Okay? Jadi, bila kita kenal lintasan-lintasan tadi tu, baru kita mudah nak menguruskan hati kita. Okey, datang perasaan macam ni. Okey, ni ialah lintasan syaitan ni. Saya kena lawan. Kalau macam ni, macam jenis macam budak kecil. Kan, dia macam merengek-rengek. Dia macam degil. Kan, lintasan yang jahat, lintasan yang buruk, tapi dia macam degil. Dia tak nak lari daripada hati kita. Kan? Kita dah berzikir dah. Kita dah berselawat dah, tapi dia tak nak lari lagi. Ni mesti lintasan daripada hawa nafsu. Ni mesti lintasan daripada hawa nafsu. Sebab lintasan daripada hawa nafsu ni dia tak datang selalu. Dia datang sekejap-sekejap je. Tapi dia punya liat nak jatuh tu, nak terlepas daripada hati manusia ni payah. Dia payah. Jadi kena buat macam mana tu? Sebab itulah orang yang dalam perjalanan kerohanian ni, dia kena ada amalan zikir. Dia kena ada zikir apa dia? Zikir pagi, zikir petang, dia kena ada. Dan lepas tu wirid yang dia tak boleh tinggal apa dia? Wirid yang dia tak boleh tinggal ialah bacaan Al-Quran. Ni wirid yang paling agung. Yang paling agung iaitu bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran tak boleh tinggal. Setiap hari kena baca. Kenapa? Itulah wirid yang akbar, wirid yang terbesar bagi hati. Bagi hati. Untuk kita nak menuju pada Allah, kena ada wirid-wirid yang menjadi benteng
supaya kita tidak mudah mengikut lintasan syaitan dan juga lintasan hawa nafsu. Inilah peperangan yang sebenarnya. Peperangan yang sebenarnya iaitu kita sedang melawan hawa nafsu dan juga melawan lintasan daripada syaitan. Sebab tu orang yang dalam perjalanan tasawuf disarankan mengambil tarikat. Disarankan mengambil tariqah. Tarikat apa kata? Mengikut kepada guru-guru yang mursyid. Cari guru-guru yang mursyid, berdoa pada Allah. Semoga Allah pertemukan kepada kita guru yang boleh membimbing hati kita. Kita dapat sentiasa berada dalam kedekatan hati dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi itu apa kata? Sedikit perkongsian daripada persoalan daripada Puan Farhana Azman tadi, insya-Allah. Baik. Okey. Jadi saya kira itu sahaja daripada Jazakallah khair. baik, insya-Allah. Baik. Okey, Puan Farhana. Okey, jadi insya-Allah kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Moga-moga apa kata, kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Moga-moga Allah SWT kurniakan kita semua hati yang sentiasa berada dalam kedekatan hati dengan Allah SWT. Moga-moga Allah kurniakan kepada kita semua hati yang sentiasa lazat, hati yang sentiasa seronok untuk berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW. Moga-moga Allah kurniakan kepada kita husnul khatimah dan dijauhkan kita daripada su'ul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Kita tangguh majlis pengajian kita pada petang ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan majlis kita pada petang ini kepada pengurusi majlis, insya-Allah. Silakan. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian ilmu pada kuliah asar petang ini. InsyaAllah banyak ilmu yang telah Ustaz kongsikan dengan kita tadi untuk dekatkan lagi hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengelakkan sifat malas. Sesungguhnya sahabat Nabi pun ada berkata, jika dia berjauhan walaupun sekejap dengan Nabi pun imannya akan berkurangan. Apatah lagi kita. Jadi sebagai jalan penyelesaiannya, kita hendaklah sentiasa berada di dalam majlis ilmu, kerana apabila kita berada di dalam majlis ilmu, kita akan bersama dengan asatizah dan tentunya ilmu mereka akan dapat menguatkan lagi hati kita dan seterusnya dapat melawan hati kita daripada perkara-perkara maksiat seperti yang telah Ustaz terangkan tadi, kerana perkara maksiat itulah yang akan menimbulkan titik hitam di hati kita. Auzubillah min zalik. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian ilmu petang ini. InsyaAllah kita akan bersama Gema Nur Iman di dalam kuliah maghrib nanti untuk program bacaan Yasin, tahlil dan juga tazkirah. Dijemput hadir dan juga insya-Allah ada juga kuliah Isyak. Terima kasih Ustaz banyak-banyak. Insya-Allah kita akan bertemu lagi pada waktu dan hari yang sama. Terima kasih jemaah semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih admin.